Sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala azali dan abadi. Azali dan abadi. Mana Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu azali lagi, dan abadi, kekal. Mana dia bukan kata sempurna kemudian ataupun mengalami perkembangan baru sempurna. Kalau lagu tu punuh akidah faham lagu tu, boleh jatuh kafir. Jadi Allah SWT ni memang sempurna azali lagi. Yang dikatakan azali ni maknanya melihatkan kepada waktu lepas. Kita tak tahu bila bermula. Itu azali. Abadi ni melihatkan kepada waktu akan datang. Kita tak tahu ada kesudahan dia. Mana orang panggil nafi permulaan dan nafi pengakhiran. Akidah Tahawiyah kata qadimu bila ibtidak, qadim bila ibtidak, lepas tu apa dah, baqi bila nihayah, ataupun bila intihak. Mana Allah SWT itu dia qadim, sedia kala tanpa permulaan, dan dia tidak ada pengakhiran bagi dia. Allahumma antal awal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau lah yang pertama, tak ada permulaan. Engkau lah yang akhir, tak ada akhir. Jadi sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu sejak azali dan akan berkekalan abadi. Itu maksud Imam Abu Hanifah dalam perenggan ini. Lam yazal wala yazalu bi asma'ihi wa sifatih al-zatiyah wal fi'liyah. Amma al-zatiyah fal hayatu wal qudrah wal ilmu wal kalam wal sam' wal basar wal iradah. Wa amma al-fi'liyah kat takhliq wal tarziq wal insya' wal ibda' wal sunnah wa ghairu dhalika min sifatil fi'li lam yazal wala yazalu bi sifatih wa asma'ihi lam yahdus lahu sifatun walasmun. Dia sedia kala azali dan berkekalan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang zati dan fi'li. Sifat-sifat zati itu ialah hidup, al-hayah, kudrat, kuasa, ilmu, kalam, sama, mendengar, melihat, dan kehendak, iradah. Manakala sifat fi'li ialah menciptakan, merezekikan, mengadakan mereka, membuat, dan sifat fi'li yang lain. Allah tetap azali dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Tidak ada satu pun nama dan sifatnya baru bertambah. Jadi kalau kita nampak di sini, Imam Abu Hanifah buat dua sifat. Mana sifat Tuhan ni ada dua macam. Sifat zati, mana sifat diri. Sifat diri. Jadi nota 14 tu sifat yang tidak terpisah dari zat. Mana ada sekali. Manakala sifat fi'li adalah sifat perbuatan, iaitu sifat yang terzahir dengan adanya makhluk. Macam menciptakan, sifat menciptakan Allah Ta'ala tu jelas kepada kita sifat khalq. Allah SWT mencipta itu bila kita nampaklah makhluk tu ada. Tetapi tidak berarti sebelum ada makhluk tu Allah Ta'ala tidak bersifat lagi. Tidak. Allah SWT sempurna dah dia tu dengan sifat khalq itu sebelum ada makhluk lagi. Jadi hak tu salah satu daripada perbezaan antara sifat zati dengan sifat fi'li, sifat perbuatan. Menurut Mullah Ali Al-Qari, salah seorang daripada pensyarah kitab Fiqhul Akbar ini, dia kata setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan tidak harus mensifatkan dengan lawannya, maka itu sifat zat. Dan setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan harus pula menyebutkan lawannya bagi Allah, maka itu sifat fi'li, seperti menghidupkan dan mematikan, meluaskan dan menyempitkan rezeki. Jadi maknanya apa? Sifat zati ni, mana sifat mendengar Allah Ta'ala,
sifat mendengar Allah Ta'ala. Sifat fi'li, sifat memberi rezeki ataupun menghidupkan, menciptakan. Jadi sifat fi'li ni boleh kita nak kata Allah Ta'ala menciptakan dan Allah SWT tidak menciptakan. Boleh kita nak kata Allah SWT menghidupkan, Allah SWT mematikan, lawan dia. Tetapi sifat zati ni, bila kita kata Allah SWT itu mendengar, tak boleh kita nak kata Allah SWT tidak mendengar. Nampak tu tak? Maknanya sifat tu, ia dikatakan sifat zati ni, dia tidak terpisah. Kita tak boleh nak ayat tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak melihat, tidak berkehendak, tidak berkuasa, tak boleh. Tapi kalau kita kata Allah SWT tidak memberi rezeki, tidak apa lagi, tidak memberi hidayah, tidak menyesatkan, tidak mencipta, tidak menghidupkan, tak apa, boleh. Sebab apa? Sebab ada orang yang Allah SWT beri rezeki, ada orang yang Allah SWT tidak beri rezeki. Jadi sifat fi'li itu boleh kita nak sebut lawan dia. Kalau sifat zati ni tak boleh kita nak sebut lawan dia. Tidak mendengar, Allah Ta'ala tidak mendengar, tak boleh. Kalau kita kata Allah SWT mendengar, mendengar. Tak boleh kita kata Allah SWT ada dia tidak dengar. Tak boleh. Itu sifat zati. Kalau sifat fi'li ni boleh kita kata Allah SWT menciptakan, boleh juga kita nak kata Allah SWT tidak menciptakan. Allah SWT memberi rezeki, ada Allah SWT tidak memberi rezeki. Itu perbezaan menurut Mullah Al-Qari. Tidak ada satu pun nama dan sifatnya itu baru bertambah. Tidak. Mana Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, kamalus sifat. Kamalus sifat. Jadi kalau kata dia hanya sempurna, bila ada makhluk yang dia cipta, bila ada makhluk yang dia beri rezeki, itu ada tanda makhluk lah. Ada tanda makhluk. Dan itu berarti Allah SWT ni belum sempurna lagi. Jadi istilah dia kata istikmal. Mana Allah SWT baru nak menyempurnakan. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT tu sifat dia kamal, sempurna. Kita ni istikmal. Mana kita perlu menyempurnakan diri kita. Kena menambahkan ilmu dan sebagainya lah. Nombor 15, Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sekiranya dengan adanya makhluk barulah ada sifat khaliqiyah, sifat sebagai pencipta, maka berarti sebelum itu tidak ada sifat tersebut. Ini tentu sekali mustahil kerana berlaku ketidaksempurnaan sifat. Mana sebelum tu tak ada, kemudian baru ada. Tak sempurna. Kata Imam Tahawi, Allah sentiasa dengan sifat-sifatnya sejak azali, sebelum penciptaan makhluknya. Tidak berlaku pertambahan apa-apa sifatnya dengan sebab ada mereka itu. Sebagaimana sifat-sifatnya tetap demikian sejak azali, maka begitu juga tetap demikian, tiada berkesudahan. Abadilah. Ini menunjukkan bahawa walaupun makhluk baru tercipta, tidak semestinya sifat mencipta pada Allah hanya ada pada waktu adanya makhluk. Mana tak boleh kita nak faham. Mana sebelum ada manusia ni, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat mencipta kok. Tidak. Dia bersifat. Sebelum ada makhluk, sebelum ada arah dia tu, ada dia. Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Jadi Allah SWT dia sudah bersifat dengan sifat kesempurnaan sebelum ada makhluk. Dia sudah bersifat dengan sifat mencipta sebelum dia cipta makhluk. Kalau kita kata baru ada setelah mencipta, itu berarti sifat tu baru ada. Jadi tidak semestinya sifat mencipta pada Allah hanya ada pada waktu adanya makhluk. Ini kerana makhluk itu muta'allaq bagi sifat mencipta. Muta'allaq, istilah lah. Istilah, maknanya benda yang berkait. Muta'allaq dengan sifat mencipta. Mana Allah tu bersifat dengan sifat mencipta. Kemudian dia takhliq, menciptakan. Itu sifat. Allah bersifat dengan sifat mencipta. So, lepas tu perbuatan mencipta dia tu
Lepas tu kita ni makhluk. Kita tu makhluk. Maknanya kita ni berkait dengan sifat mencipta Allah Ta'ala. Itu panggil muta'allaq. Mana kita berkait. Jadi makhluk itu mana sesuatu yang berkait ataupun muta'allaq dengan sifat mencipta. Tidak semestinya baharunya muta'allaq. Mana tidak semestinya baru ada kita makhluk ni. Maka sifat mencipta itu baru ada. Kerana ta'alluq sifat adalah berlainan dengan sifat. Jadi sifat tu azali. Ta'alluq sifat mana kita ni baru. Baru. Macam kita kata Allah SWT Allah SWT tahu sifat dia sifat ilmu. Dia mengetahui apa yang ada sekarang ni, dan akan datang lagu mana masa yakunu. Lepas tu lagu mana kalau dia tak ada. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi sebelum benda tu ada, Allah SWT sudah tahu tu. Sebab dalam sifat menciptakan Allah Ta'ala tu, dia kait juga dengan sifat kudrat. Kudrat tu mana ternyata sifat kudrat Allah Ta'ala tu bila dia cipta makhluk. Sebelum dia cipta tu, iradah dia ada, iradah dia, kehendak dia. Kehendak dia. Dan iradah tu, kalau kata iradah Allah SWT ada kehendak, berarti dia berilmu. Mana dia tahu. Mana sebelum benda tu ada, dia sudah mengetahui tu. Nanti kita akan lalu pula lah benda ni. Jadi kita ni makhluk ni orang panggil muta'allaq. Mana tempat ta'alluq sifat, mana tempat ia terzahir sifat Allah Ta'ala. Mana kalau kita balik semula, Allah SWT bersifat dengan sifat mencipta. Mana mencipta alam. Sebelum dia mencipta alam ni, dia memang sudah bersifat dengan sifat tersebut. Cuma tidak terzahir. Tidak terzahir. Sebab Allah SWT agar dia akan buat di akhirat nanti. Dia bersifat dengan sifat tersebut. Jadi hak kiamat tu belum berlaku lagi. Tapi hak berlaku, apa yang akan berlaku itu sudah menjadi sifat kepada Allah SWT sebelum benda tu berlaku. Cuma zahir sifat tu, bagaimana kita tu kemudian baru terzahir sifat Allah Ta'ala. Jadi di sini mereka kata Allah SWT itu bersifat dengan sifat azali. Azali dan abadi, tidak ada pertambahan. Lam yazal aliman bi'ilmi wal ilmu sifatun fil azal wa qadiran bi qudrati wal qudratu sifatun fil azal wa mutakalliman bi kalamihi wal kalamu sifatun fil azal wa khaliqan bi takhliqihi wa takhliqu sifatun fil azal. Ini dia perenggan ni dia nak melanjutkan lagi perenggan sebelum tu dengan buat mari contoh-contoh. Wal fi'lu sifatun fil azal wal fa'il huwa Allah Ta'ala wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ul makhluqun wa fi'lu Allah Ta'ala ghairu makhluq. Dia sedia kala, yakni Allah Ta'ala sedia kala mengetahui dengan ilmu dia, dan ilmu itu sifat pada azali. Allah SWT bersifat dengan sifat ilmu ni sejak daripada azali lagi. Dia maha berkuasa dengan kudratnya, dan kudrat itu sifat pada azali. Berkata-kata dengan kalamnya, dan kalam itu sifat pada azali. Menciptakan dengan sifat mencipta, dan sifat mencipta itu pada azali. Membuat dengan sifat perbuatannya, sifat perbuatan itu sabit pada azali. Yang membuat ialah Allah. Membuat itu sifat pada azali, tetapi yang dibuat itu makhluk. Tetapi dan perbuatan Allah itu tidak makhluk. Mana kena beza lah. Jadi ada benda yang ada ni, benda yang diciptakan. Mana benda yang ada selain daripada Allah SWT, benda tu benda yang diciptakan. Adanya benda yang dicipta ini, itu kesan ataupun apa yang terzahir daripada sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala itu sifat yang azali, sifat yang qadim. Tapi
Sifat tu tidak makhluk. Hak makhluk itulah benda yang baru. Jadi nak ayat di sini antara sifat dengan benda yang berkait dengan sifat itu yakni makhluk lain. Sebab itulah tak boleh kita nak kata perbuatan kita ni sebagai baharu, sebagai qadim juga. Tidak. Sebab ada ahli falsafah dia kata alam ni qadim. Pada sedia kala. Cuma mungkin banyak sekali sebut qadim ya. Sudah. Kadang-kadang mungkin kita telah ngaji dah akidah sebelum ni. Ada ulama kata macam Al-Izz Ibnu Abil Izz, dia kata sifat qadim itu bukan sifat Allah Ta'ala, tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Jadi kaedahnya tak boleh nak menamakan Allah Ta'ala tu dengan sifat, melainkan sifat yang dia sebut. Tetapi ulama macam tak ada Allah, terpaksa nak ayat qadim, kena ayat qadim juga. Nak menyatakan kepada benda tu sedia kala. Cuma kita kena faham lah, qadim pada Allah Ta'ala itu macam mana. Macam juga mendengar, kita ada sifat mendengar, Allah SWT mendengar, tapi tak serupa mendengar. Waktu kita maklum. Tapi kita kira Imam Tahawi guna istilah qadim, dan ulama-ulama lain pun terima juga. Cuma hak bantah tu adalah hak bantah. Jadi pertelingkah ataupun perselisihan benda-benda lagu ni dalam akidah ini tidak berkata hak pokok benar. Bukan usul aqaid tidak. Hak ni masih lagi dalam furu' aqaid, furu' akidah. Jadi benda-benda halus kita kata. Khilaf dalam akidah tapi benda-benda halus. Itu tak mengapa. Otosenya dalam benda-benda besar lah. Dalam benda-benda besar. Masalah orang Islam kalau buat dosa besar, kekadaran neraka kau lagu mana? Itu tak boleh. Waktu tu benda-benda besar. Namun adalah dalil kepada perkara ini. Dalil kepada perkara ini yakni dalil kepada sifat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan ini sejak azali. Iaitu wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lagilah sedap sikit. Wa kana Allahu ghaniyan hamidah, dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau kita tengok dalam ketiga-tiga ayat ni, macam mana ulama boleh faham Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lagu ni azali lagi ataupun qadim lagi? Iaitu apa? Wajah istidlal. Mana wajah sudut cara ulama ambil dalil lagu mana dengan ayat-ayat di atas, iaitu lafaz kana. Mana dalam ayat ini kita tengok ada kana. Jadi kana ini kalau dalam bahasa kita terjemah, mana kana tu maknanya ada dulu. Mana kana tu mari dalam bentuk madhi. Adalah dulu. Jadi kana itu menunjukkan kepada istimrar, berterusan sejak dari dulu, bukan baru ada. Kalau baru ada yakunu dengan mudhari. Jadi bagi Allah kana. Bagi Allah Ta'ala kana Allah. Walam yakun syai'un ma'ah, ataupun walam yakun syai'un qablu dalam riwayat lain. Kana Allah Ta'ala sudah ada. Tak ada sesuatu sebelum dia. Selain daripada itu tak ada. Kana Allah Ta'ala sudah ada. Sedia ada. Tapi kalau kita ni kun fayakun. Kita ni yakun lah, baru ada. Bila Allah Ta'ala kita kata kun, jadilah, fayakun baru jadi, baru ada. Jadi Allah Ta'ala kana, dia bersifat dengan sifat azali. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Baqarah.
Ayat-ayat di atas sifat-sifat Allah berterusan kekal. Ini wajib istidlal kepada sifat Allah SWT bersifat dengan sifat lagu ni kau abadi. Mana berpanjangnya bakok kekal. Kerana ayat dalam bentuk jumlah ismiyah. Mana ayat nama mana ayat tu start dengan isim, jumlah ismiyah. Kalau kita ngaji Arab, jumlah ismiyah mana sebut isim dulu. Kalau kana tadi sebut dengan kata kana. Hani ni sebut dengan jumlah ismiyah mana sebut isim dulu, wahwa, wallahu, ayat nama dan ia menunjukkan kepada berterusan dan berpanjangnya. Sebab apa? Sebab dalam kaedah kata jumlah ismiyah itu tadullu ala istimrar, mana berterusan, berpanjangnya. Kalau jumlah fi'liyah ni dia menunjukkan kepada tajaddud, mana benda yang baru ada, baru berlaku. Pada zat, kepada sifat, kepada nama, kepada perbuatan. Kalau kita kata siapa, itu berarti musyabbihah, menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Itu panggil akidah tashbih. Jadi Allah SWT tak serupa. Sebab itulah dia kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Dia maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Jadi ayat ni sebenarnya dia ada nafi dan isbat ni juga. Laisa kamitslihi syai', mana dia tak serupa apa-apa. Tak ada orang serupa dengan dia. Dia tak serupa dengan mana-mana makhluk pun tak serupa dengan dia. Kalau berarti setakat tu saja, seolah-olah ni nampak Tuhan tak ada sifat lah. Dia tahu tak boleh nak faham. Tetapi dia Allah SWT kata wa huwas samiul basir. Mana dia ada sifat yang sempurna. Ini nak menolak akidah Mu'attilah. Akidah Mu'attilah ni dia kira Tuhan tak ada sifat. Tuhan tak ada sifat. Ataupun panggil akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah ataupun Mu'attilah, kumpulan yang sama. Kemudian tajuk tu sebenarnya tajuk, bila saya buat dalam bracket itu tajuk kita faham sendirilah, tidak daripada Imam Abu Hanifah. Mana kalau cara kita tengok ulama kita tahqiq kitab tu, kalau tajuk dia buat sendiri, dia buat dalam bracket tajuk. Kalau tajuk hal dibuat oleh pengarang, mana kita tetapkan lagu tu. Hal ni tajuk kita sendirilah buat, supaya kita mudah faham. Jadi tadi pergi berkenaan dengan ketahuan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dari segi zat dia. Sekarang ni masuk berkenaan dengan sifat dia. Sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala azali dan abadi. Azali dan abadi. Mana Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu azali lagi, dan abadi, kekal. Mana dia bukan kata sempurna kemudian ataupun mengalami perkembangan baru sempurna. Kalau lagu tu penuh akidah faham lagu tu, boleh jatuh kafir. Jadi Allah SWT ni memang sempurna, azali lagi. Yang dikatakan azali ni maknanya melihatkan kepada waktu lepas. Kita tak tahu bila bermula. Itu azali. Abadi ni melihatkan kepada waktu akan datang. Kita tak tahu ada kesudahan dia. Mana orang panggil nafi permulaan dan nafi pengakhiran. Akidah Tahawiyah kata qadimu bila ibtidak, qadim bila ibtidak, lepas tu apa dah,
baqin bila nihayah, ataupun bila intihak. Mana Allah SWT itu dia qadim, sedia kala, tanpa permulaan, dan dia tidak ada pengakhiran bagi dia. Allahumma antal awal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tak ada permulaan. Engkaulah yang akhir, tak ada akhir. Jadi sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu sejak azali dan dah berkekalan abadi. Itu maksud Imam Abu Hanifah dalam perenggan ini. Lam yazal wala yazalu bi asma'ihi wa sifatih az-zatiyah wal fi'liyah. Amma az-zatiyah fal hayatu wal qudrah wal ilm wal kalam wal sam' wal basar wal iradah. Wa amma al-fi'liyah fal takhliq wal tarziq wal insya' wal ibda' wal sun' wa ghayru dhalika min sifatil fi'li lam yazal wala yazalu bi sifatih wa asma'ihi lam yahdus lahu sifatun wala ismun. Dia sedia kala azali dan berkekalan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang zati dan fi'li. Sifat-sifat zati itu ialah hidup, al-hayat, kudrat, kuasa, ilmu, kalam, sama, mendengar, melihat, dan kehendak, iradah. Manakala sifat fi'li ialah menciptakan, merezekikan, mengadakan mereka, membuat, dan sifat fi'li yang lain. Allah tetap azali dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Tidak ada satu pun nama dan sifatnya baru bertambah. Jadi kalau kita nampak di sini, Imam Abu Hanifah buat dua sifat. Mana sifat Tuhan ni ada dua macam. Sifat zati, mana sifat diri. Sifat diri. Jadi nota 14 tu, sifat yang tidak terpisah dari zat. Mana ada sekali. Manakala sifat fi'li adalah sifat perbuatan, iaitu sifat yang terzahir dengan adanya makhluk. Macam menciptakan, sifat menciptakan Allah Ta'ala tu jelas kepada kita sifat khalq. Allah SWT mencipta itu bila kita nampaklah makhluk tu ada. Tetapi tidak bererti sebelum ada makhluk tu Allah Ta'ala tidak bersifat lagi. Tidak. Allah SWT sempurna dah dia tu dengan sifat khalq itu sebelum ada makhluk lagi. Jadi hak tu salah satu daripada perbezaan antara sifat zati dengan sifat fi'li, sifat perbuatan. Menurut Mullah Ali Al-Qari, salah seorang daripada pensyarah kitab Fiqhul Akbar ini, dia kata setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan tidak harus mensifatkan dengan lawannya, maka itu sifat zat. Dan setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan harus pula menyebutkan lawannya bagi Allah, maka itu sifat fi'li, seperti menghidupkan dan mematikan, meluaskan dan menyempitkan rezeki. Jadi maknanya apa? Sifat zati ni, mana sifat mendengar Allah Ta'ala, sifat mendengar Allah Ta'ala. Sifat fi'li, sifat memberi rezeki ataupun menghidupkan, menciptakan. Jadi sifat fi'li ni boleh kita nak kata Allah Ta'ala menciptakan dan Allah SWT tidak menciptakan. Boleh kita nak kata Allah SWT menghidupkan, Allah SWT mematikan, lawan dia. Tetapi sifat zati ni, bila kita kata Allah SWT itu mendengar, tak boleh kita nak kata Allah SWT tidak mendengar. Nampak tu dah. Maknanya sifat tu, dia dikatakan sifat zati ni, dia tidak terpisah. Kita tak boleh nak ayat tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak melihat, tidak berkehendak, tidak berkuasa, tak boleh. Tapi kalau kita kata Allah SWT tidak memberi rezeki, tidak apa lagi, tidak memberi hidayah, tidak menyesatkan, tidak mencipta, tidak menghidupkan, tak apa, boleh. Sebab apa? Sebab ada orang yang Allah SWT beri rezeki, ada orang yang Allah SWT tidak beri rezeki. Jadi sifat fi'li itu boleh kita nak sebut lawan dia. Kalau sifat zati ni tak boleh kita nak sebut lawan dia. Tidak mendengar, Allah Ta'ala tidak mendengar, tak boleh. Kalau kita kata Allah SWT mendengar, mendengar. Tak boleh kita kata Allah SWT ada, dia tidak dengar.
Tak boleh. Itu sifat zati. Kalau sifat fi'li ni boleh kita kata Allah SWT menciptakan. Boleh juga kita nak kata Allah SWT tidak menciptakan. Allah SWT memberi rezeki. Ada Allah SWT tidak memberi rezeki. Itu perbezaan. Menurut Mullah Alil Qari. Tidak ada satu pun nama dan sifatnya itu baru bertambah. Tidak. Mana Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kamalus sifat. Kamalus sifat. Jadi kalau kata dia hanya sempurna, tak, bila ada makhluk yang dia cipta, bila ada makhluk yang dia beri rezeki, itu ada tanda makhluk lah. Ada tanda makhluk. Dan itu berarti Allah SWT ni belum sempurna lagi. Jadi istilah dikata istikmal. Mana Allah SWT baru nak menyempurnakan. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT tu sifatnya kamal, sempurna. Kita ni istikmal. Mana kita perlu menyempurnakan diri kita. Kena menambahkan ilmu dan sebagainya lah. Nombor 15, Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sekiranya dengan adanya makhluk barulah ada sifat khaliqiyah, sifat sebagai pencipta, maka berarti sebelum itu tidak ada sifat tersebut. Ini tentu sekali mustahil kerana berlaku ketidaksempurnaan sifat. Mana sebelum itu tak ada, kemudian baru ada. Tak sempurna. Kata Imam Tahawi, Allah sentiasa dengan sifat-sifatnya sejak azali, sebelum penciptaan makhluknya. Tidak berlaku pertambahan apa-apa sifatnya dengan sebab ada mereka itu. Sebagaimana sifat-sifatnya tetap demikian sejak azali, maka begitu juga tetap demikian, tiada berkesudahan. Abadilah. Ini menunjukkan bahawa walaupun makhluk baru tercipta, tidak semestinya sifat mencipta pada Allah hanya ada pada waktu adanya makhluk. Mana tak boleh kita nak faham. Mana sebelum ada manusia ni, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat mencipta kau. Tak. Dia bersifat. Sebelum ada makhluk, sebelum ada arah dia tu, ada dia. Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sudah bersifat dengan sifat kesempurnaan sebelum ada makhluk. Dia sudah bersifat dengan sifat mencipta sebelum dia cipta makhluk. Kalau kita kata baru ada setelah mencipta, itu berarti sifat tu baru ada. Tidak semestinya sifat mencipta pada Allah hanya ada pada waktu adanya makhluk. Ini kerana makhluk itu muta'allaq bagi sifat mencipta. Muta'allaq, istilah. Maknanya benda yang berkait. Muta'allaq dengan sifat mencipta. Mana Allah tu bersifat dengan sifat mencipta. Kemudian dia takhliq, menciptakan. Itu sifat. Allah bersifat dengan sifat mencipta. So, lepas tu perbuatan mencipta dia tu. Lepas tu kita ni makhluk. Kita tu makhluk. Maknanya kita ni berkait dengan sifat mencipta Allah Ta'ala. Itu panggil muta'allaq. Maknanya kita berkait. Jadi makhluk itu mana sesuatu yang berkait ataupun muta'allaq dengan sifat mencipta. Tidak semestinya barunya muta'allaq. Mana tidak semestinya baru ada kita makhluk ni. Maka sifat mencipta itu baru ada. Kerana ta'alluq sifat Allah berlainan dengan sifat. Jadi sifat tu azali. Ta'alluq sifat mana kita ni baru. Baru. Macam kita kata Allah SWT Allah SWT tahu sifat dia sifat ilmu. Dia mengetahui apa yang ada sekarang ni, dan akan datang lagu mana masa yakunu. Lepas tu lagu mana kalau dia tak ada. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi sebelum benda tu ada, Allah SWT sudah tahu tu. Sebab dalam sifat menciptakan Allah Ta'ala tu, dia kait juga dengan sifat kudrat. Kudrat tu mana ternyata
Sifat kudrat Allah Ta'ala tu bila dia cipta makhluk. Tak. Sebelum dia cipta tu, iradah. Dia ada iradah dia, kehendak dia. Kehendak dia. Dan iradah tu, kalau kata iradah Allah SWT ada kehendak, berarti dia berilmu. Mana dia tahu. Mana sebelum benda tu ada, dia sudah mengetahui tu. Nanti kita akan lalu pula lah benda ni. Jadi kita ni, makhluk ni orang panggil muta'alaq. Mana tempat ta'aluk sifat, mana tempat ia terzahir sifat Allah Ta'ala. Mana, kalau kita balik semula, Allah SWT bersifat dengan sifat mencipta. Mana mencipta alam. Sebelum dia mencipta alam ni, dia memang sudah bersifat dengan sifat tersebut. Cuma tidak terzahir. Tidak terzahir. Sebab Allah SWT agar pun dia akan buat di akhirat nanti. Dia bersifat dengan sifat tersebut. Jadi hak kiamat tu belum berlaku lagi. Tapi hak berlaku, apa yang akan berlaku itu sudah menjadi sifat kepada Allah SWT sebelum benda tu berlaku. Cuma zahir sifat tu, bagaimana kita tu, kemudian baru terzahir sifat Allah Ta'ala. Jadi di sini mereka kata Allah SWT itu bersifat dengan sifat azali. Azali dan abadi, tidak ada pertambahan. Lam yazal aliman bi'ilmi wal ilmu sifatun fil azal wa qadiran bi qudrati wal qudratu sifatun fil azal wa mutakalliman bi kalamihi wal kalamu sifatun fil azal wa khaliqan bi takhliqihi wa takhliqu sifatun fil azal. Ini dia perenggan ni dia nak melanjutkan lagi perenggan sebelum tu. Dengan buat mari contoh-contoh. Wal fi'lu sifatun fil azal wal fa'il huwa Allah Ta'ala wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ul makhluqun wa fi'lu Allah Ta'ala ghairu makhluq. Dia sedia kala, yakni Allah Ta'ala sedia kala mengetahui dengan ilmu dia, dan ilmu itu sifat pada azali. Allah SWT bersifat dengan sifat ilmu ni sejak daripada azali lagi. Dia maha berkuasa dengan kudratnya, dan kudrat itu sifat pada azali. Berkata-kata dengan kalamnya, dan kalam itu sifat pada azali. Menciptakan dengan sifat mencipta, dan sifat mencipta itu pada azali. Membuat dengan sifat perbuatannya, sifat perbuatan itu sabit pada azali. Yang membuat ialah Allah. Membuat itu sifat pada azali, tetapi yang dibuat itu makhluk. Tetapi dan perbuatan Allah itu tidak makhluk. Mana kena beza lah. Jadi ada benda yang ada ni, benda yang diciptakan. Mana benda yang ada selain daripada Allah SWT, benda tu benda yang diciptakan. Adanya benda yang dicipta ini, itu kesan ataupun apa yang terzahir daripada sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala itu sifat yang azali, sifat yang qadim. Tapi sifat itu tidak makhluk. Hak makhluk itulah benda yang baru. Jadi nak ayat di sini antara sifat dengan benda yang berkait dengan sifat itu, yang di makhluk lain. Sebab itulah tak boleh kita nak kata perbuatan kita ni sebagai baharu, sebagai qadim juga. Tidak. Sebab ada ahli falsafah dia kata alam ni qadim. Pada sedia kala. Cuma mungkin banyak sekali sebut qadim tak. Kadang-kadang mungkin kita telah ngaji dah akidah sebelum ni. Ada ulama kata macam Al-Izz, Ibnu Abil Izz, dia kata sifat qadim itu bukan sifat Allah Ta'ala, tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Jadi kaedahnya tak boleh nak menamakan Allah Ta'ala tu dengan sifat, melainkan sifat yang dia sebut. Tetapi ulama macam tak ada arah, terpaksa nak ayat qadim, kena ayat qadim juga. Nak menyatakan kepada benda tu sedia kala. Cuma kita kena faham lah, qadim pada Allah Ta'ala itu macam mana. Macam juga mendengar, kita ada sifat mendengar, Allah SWT mendengar.
tapi tak serupa mendengar. Waktu kita maklum. Waktu kita maklum. Tapi kita kira Imam Tahawi guna istilah qadim, dan ulama-ulama lain pun terima juga. Cuma hak bantah tu adalah hak bantah. Jadi pertelingkah ataupun perselisihan benda-benda lagu ni dalam akidah ini tidak berkata hak pokok benar. Bukan usul aqaid, tidak. Hak ni masih lagi dalam furu' aqaid, furu' akidah. Jadi benda-benda halus kita kata. Khilaf dalam akidah tapi benda-benda halus. Itu tak mengapa. Otosenya dalam benda-benda besar lah. Dalam benda-benda besar. Masalah orang Islam kalau buat dosa besar, kekadaran neraka kau lagu mana? Itu tak boleh. Itu tu benda-benda besar. Namun adalah dalil kepada perkara ini. Dalil kepada perkara ini, yakni dalil kepada sifat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan ini sejak azali. Iaitu wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lagilah sedap sikit. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau kita tengok dalam ketiga-tiga ayat ni, macam mana ulama boleh faham Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lagu ni azali lagi ataupun qadim lagi? Iaitu apa? Wajah istidlal. Mana wajah sudut cara ulama ambil dalil lagu mana dengan ayat-ayat di atas, iaitu lafaz kana. Mana dalam ayat ini kita tengok ada kana. Jadi kana ini, kalau dalam bahasa kita terjemah, mana kana itu maknanya ada dulu. Mana kana itu mari dalam bentuk madhi. Adalah dulu. Jadi kana itu menunjukkan kepada istimrar berterusan sejak dari dulu, bukan baru ada. Kalau baru ada yakunu dengan mudhari'. Jadi bagi Allah kana. Bagi Allah Ta'ala kana. Kana Allah. Walam yakun syai'un ma'ah. Ataupun walam yakun syai'un qablu dalam riwayat lain. Kana Allah. Allah Ta'ala sudah ada. Tak ada sesuatu sebelum dia. Selain daripada itu tak ada. Kana Allah. Allah Ta'ala sudah ada. Sedia ada. Tapi kalau kita ni kun fayakun. Kita ni yakun lah, baru ada. Bila Allah Ta'ala kita kata kun, jadilah, fayakun baru jadi. Baru ada. Jadi Allah Ta'ala kana, dia bersifat dengan sifat azali. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat-ayat di atas sifat-sifat Allah berterusan kekal. Ini wajah istidlal kepada sifat Allah SWT bersifat dengan sifat lagu ni kau abadi. Mana berpanjangnya, bakok kekal. Kerana ayat dalam bentuk jumlah ismiyah. Mana ayat nama mana ayat tu start dengan isim, jumlah ismiyah. Kalau kita ngaji Arab, jumlah ismiyah, mana sebut isim dulu. Kalau kana tadi sebut dengan kata kana. Hani ni sebut dengan jumlah ismiyah, mana sebut isim dulu, wahwa, wallahu, ayat nama dan ia menunjukkan kepada berterusan dan berpanjangnya. Sebab apa? Sebab dalam kaedah kata jumlah ismiyah itu tadullu ala istimrar. Mana berterusan, berpanjangnya. Kalau jumlah fi'liyah ni dia menunjukkan kepada tajaddud. Mana benda yang baru ada, baru berlaku. Kemudian melak kepada sifat, kepada nama, kepada perbuatan. Kalau kita kata siapa, itu berarti musyabbihah.
menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Itu panggil akidah tasbih. Jadi Allah SWT tak serupa. Sebab itulah dia kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Dia maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Jadi ayatnya sebenarnya dia ada nafi dan isbat ni juga. Laisa kamitslihi syai', mana dia tak serupa apa-apa. Tak ada orang serupa dengan dia. Dia tak serupa dengan mana-mana makhluk pun tak serupa dengan dia. Kalau berhenti setakat tu saja, seolah-olah ni nampak Tuhan tak ada sifat lah. Dia tahu tak boleh nak faham. Tetapi dia Allah SWT kata wa huwas samiul basir. Mana dia ada sifat yang sempurna. Ini nak menolak akidah Mu'attilah. Akidah Mu'attilah ni dia kira Tuhan tak ada sifat. Tuhan tak ada sifat. Ataupun panggil akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah ataupun Mu'attilah, kumpulan yang sama. Kemudian tajuk tu sebenarnya tajuk bila saya buat dalam bracket itu tajuk kita bahas sendirilah, tidak daripada Imam Abu Hanifah. Mana kalau cara kita tengok ulama kita tahqiq kitab tu, kalau tajuk dia buat sendiri, dia buat dalam bracket tajuk. Kalau tajuk hal dibuat oleh pengarang, mana kita tetapkan lagu betul. Hal ni tajuk kita sendirilah buat, supaya kita mudah faham. Jadi tadi pergi berkenaan dengan ketahuan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dari segi zat dia. Sekarang ni masuk berkenaan dengan sifat dia. Sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala azali dan abadi. Azali dan abadi. Mana Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu azali lagi, dan abadi, kekal. Mana dia bukan kata sempurna kemudian ataupun mengalami perkembangan baru sempurna. Kalau lagu tu penuh akidah faham lagu tu, boleh jatuh kafir. Jadi Allah SWT ni memang sempurna azali lagi. Yang dikatakan azali ni maknanya melihatkan kepada waktu lepas. Kita tak tahu bila bermula. Itu azali. Abadi ni melihatkan kepada waktu akan datang. Kita tak tahu ada kesudahan dia. Mana orang panggil nafi permulaan dan nafi pengakhiran. Akidah Tahawiyah kata qadimu bila ibtidak, qadim bila ibtidak, lepas tu apa dah, baqi bila nihayah, ataupun bila intihak. Mana Allah SWT itu dia qadim, sedia kala, tanpa permulaan, dan dia tidak ada pengakhiran bagi dia. Allahumma antal awal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tak ada permulaan. Engkaulah yang akhir, tak ada akhir. Jadi sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala itu sejak azali dan akan berkekalan abadi. Itu maksud Imam Abu Hanifah dalam perenggan ini. Lam yazal wala yazalu bi asma'ihi wa sifatihi az-zatiyah wal fi'liyah. Amma az-zatiyah fal hayatu wal qudrah wal ilm wal kalam wal sam' wal basar wal irada. Wa amma al-fi'liyah fal takhliq wal tarziq wal insya' wal ibda' wal sunah wa ghairu dhalika min sifatil fi'li lam yazal wala yazalu bi sifatihi wa asma'ihi lam yahdus lahu sifatun wala ismun.
Dia sedia kala, azali dan berkekalan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang zati dan fi'li. Sifat-sifat zati itu ialah hidup, al-hayah, kudrat, kuasa, ilmu, kalam, sama, mendengar, melihat dan kehendak, iradah. Manakala sifat fi'li ialah menciptakan, merezekikan, mengadakan mereka, membuat dan sifat fi'li yang lain. Allah tetap azali dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Tidak ada satu pun nama dan sifatnya baru bertambah. Jadi kalau kita nampak di sini, Imam Abu Hanifah buat dua sifat. Mana sifat Tuhan ni ada dua macam. Sifat zati, mana sifat diri. Sifat diri. Jadi nota 14 tu, sifat yang tidak terpisah dari zat. Mana ada sekali. Manakala sifat fi'li adalah sifat perbuatan, iaitu sifat yang terzahir dengan adanya makhluk. Macam menciptakan, sifat menciptakan Allah Ta'ala tu jelas kepada kita sifat khalq. Allah SWT mencipta itu bila kita nampaklah makhluk tu ada. Tetapi tidak bererti sebelum ada makhluk tu Allah Ta'ala tidak bersifat lagi. Tidak. Allah SWT sempurna dah dia tu dengan sifat khalq itu sebelum ada makhluk lagi. Jadi hatu tu salah satu daripada perbezaan antara sifat zati dengan sifat fi'li, sifat perbuatan. Menurut Mullah Ali Al-Qari, salah seorang daripada pensyarah kitab Fiqhul Akbar ini, dia kata setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan tidak harus mensifatkan dengan lawannya, maka itu sifat zat. Dan setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan harus pula menyebutkan lawannya bagi Allah, maka itu sifat fi'li, seperti menghidupkan dan mematikan, meluaskan dan menyempitkan rezeki. Jadi maknanya apa? Sifat zati ni, mana sifat mendengar Allah Ta'ala, sifat mendengar Allah Ta'ala. Sifat fi'li, sifat memberi rezeki ataupun menghidupkan, menciptakan. Jadi sifat fi'li ni boleh kita nak kata Allah Ta'ala menciptakan dan Allah SWT tidak menciptakan. Boleh kita nak kata Allah SWT menghidupkan, Allah SWT mematikan, lawan dia. Tetapi sifat zati ni, bila kita kata Allah SWT itu mendengar, tak boleh kita nak kata Allah SWT tidak mendengar. Nampak tu dah. Maknanya sifat tu, ia dikatakan sifat zati ni, dia tidak terpisah. Kita tak boleh nak ayat tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak melihat, tidak berkehendak, tidak berkuasa, tak boleh. Tapi kalau kita kata Allah SWT tidak memberi rezeki, tidak apa lagi, tidak memberi hidayah, tidak menyesatkan, tidak mencipta, tidak menghidupkan, tak apa, boleh. Sebab apa? Sebab ada orang yang Allah SWT beri rezeki, ada orang yang Allah SWT tidak beri rezeki. Jadi sifat fi'li itu boleh kita nak sebut lawan dia. Kalau sifat zati ni tak boleh kita nak sebut lawan dia. Tidak mendengar, Allah Ta'ala tidak mendengar, tak boleh. Kalau kita kata Allah SWT mendengar, mendengar. Tak boleh kita kata Allah SWT ada dia tidak dengar. Tak boleh. Itu sifat zati. Kalau sifat fi'li ni boleh kita kata Allah SWT menciptakan, boleh juga kita nak kata Allah SWT tidak menciptakan. Allah SWT memberi rezeki, ada Allah SWT tidak memberi rezeki. Itu perbezaan menurut Mullah Ali Al-Qari. Tidak ada satu pun nama dan sifatnya itu baru bertambah. Tidak. Mana Allah SWT bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, kamalus sifat. Kamalus sifat. Jadi kalau kata dia hanya sempurna, bila ada makhluk yang dia cipta, bila ada makhluk yang dia beri rezeki, itu ada tanda makhluk lah. Ada tanda makhluk. Dan itu berarti Allah SWT ni belum sempurna lagi. Jadi istilah dia kata istikmal. Mana Allah SWT baru nak menyempurnakan. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT tu sifatnya kamal, sempurna. Kita ni istikmal.
Mana kita perlu menyempurnakan diri kita. Kena menambahkan ilmu dan sebagainya lah. Nombor 15, Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sekiranya dengan adanya makhluk barulah ada sifat khaliqiyah, sifat sebagai pencipta, maka berarti sebelum itu tidak ada sifat tersebut. Ini tentu sekali mustahil kerana berlaku ketidaksempurnaan sifat. Mana sebelum itu tak ada, kemudian baru ada. Tak sempurna. Kata Imam Tahawi, Allah sentiasa dengan sifat-sifatnya sejak azali, sebelum penciptaan makhluknya. Tidak berlaku pertambahan apa-apa sifatnya dengan sebab ada mereka itu. Sebagaimana sifat-sifatnya tetap demikian sejak azali, maka begitu juga tetap demikian, tiada berkesudahan. Abadilah. Ini menunjukkan bahawa walaupun makhluk baru tercipta, tidak semestinya sifat mencipta pada Allah hanya ada pada waktu adanya makhluk. Mana tak boleh kita nak faham. Mana sebelum ada manusia ni, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat mencipta kau. Tidak. Dia bersifat. Sebelum ada makhluk, sebelum ada arah dia tu, ada dia. Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Jadi Allah SWT, dia sudah bersifat dengan sifat kesempurnaan sebelum ada makhluk. Dia sudah bersifat dengan sifat mencipta sebelum dia cipta makhluk. Kalau kita kata baru ada setelah mencipta, itu berarti sifat tu baru ada. Jadi tidak semestinya sifat mencipta pada Allah hanya ada pada waktu adanya makhluk. Ini kerana makhluk itu muta'allaq bagi sifat mencipta. Muta'allaq, istilah. Maknanya benda yang berkait. Muta'allaq dengan sifat mencipta. Mana Allah tu bersifat dengan sifat mencipta. Kemudian dia takhliq, menciptakan. Itu sifat. Allah bersifat dengan sifat mencipta. So, lepas tu perbuatan mencipta dia tu. Lepas tu kita ni makhluk. Kita tu makhluk. Maknanya kita ni berkait dengan sifat mencipta Allah Ta'ala. Itu panggil muta'allaq. Mana kita berkait. Jadi makhluk itu mana sesuatu yang berkait ataupun muta'allaq dengan sifat mencipta. Tidak semestinya baharunya muta'allaq. Mana tidak semestinya baru ada kita makhluk ni, maka sifat mencipta itu baru ada. Kerana ta'alluq sifat adalah berlainan dengan sifat. Jadi sifat tu azali. Ta'alluq sifat mana kita ni baru. Baru. Macam kita kata Allah SWT Allah SWT tahu sifat dia sifat ilmu. Dia mengetahui apa yang ada sekarang ni, dan akan datang lagu mana masa yakunu. Lepas tu lagu mana kalau dia tak ada. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi sebelum benda tu ada, Allah SWT sudah tahu tu. Sebab dalam sifat menciptakan Allah Ta'ala tu, dia kait juga dengan sifat kudrat. Kudrat tu mana ternyata sifat kudrat Allah Ta'ala tu bila dia cipta makhluk. Sebelum dia cipta tu, iradah. Dia ada iradah dia, kehendak dia. Kehendak dia. Dan iradah tu, kalau kata iradah Allah SWT ada kehendak, berarti dia berilmu. Mana dia tahu. Mana sebelum benda tu ada, dia sudah mengetahui. Nanti kita akan lalu pula lah benda ni. Jadi kita ni, makhluk ni orang panggil muta'allaq. Mana tempat ta'alluq sifat, mana tempat ia terzahir sifat Allah Ta'ala. Mana kalau kita balik semula, Allah SWT bersifat dengan sifat mencipta. Mana mencipta alam. Sebelum dia mencipta alam ni, dia memang sudah bersifat dengan sifat tersebut. Cuma tidak terzahir. Tidak terzahir. Sebab Allah SWT agar pun dia akan buat di akhirat nanti. Dia bersifat dengan sifat tersebut.
Jadi hak kiamat tu belum berlaku lagi. Tapi hak berlaku, apa yang akan berlaku itu sudah menjadi sifat kepada Allah SWT sebelum benda tu berlaku. Cuma zahir sifat tu, bagaimana kita tu kemudian baru terzahir sifat Allah Ta'ala. Jadi di sini mereka kata Allah SWT itu bersifat dengan sifat azali. Azali dan apa? Abadi, tidak ada pertambahan. Lam yazal aliman bi'ilmi wal ilmu sifatun fil azal wa qadiran bi qudrati wal qudratu sifatun fil azal wa mutakalliman bi kalamihi wal kalamu sifatun fil azal wa khaliqan bi takhliqihi wa takhliqu sifatun fil azal. Ini dia perenggan ni dia nak melanjutkan lagi perenggan sebelum tu dengan buat mari contoh-contoh. Wal fi'lu sifatun fil azal wal fa'il huwa Allah Ta'ala wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ul makhluqun wa fi'lu Allah Ta'ala ghairu makhluq. Dia sedia kala, yakni Allah Ta'ala sedia kala mengetahui dengan ilmu dia, dan ilmu itu sifat pada azali. Allah SWT bersifat dengan sifat ilmu ni sejak daripada azali lagi. Dia maha berkuasa dengan kudratnya, dan kudrat itu sifat pada azali. Berkata-kata dengan kalamnya, dan kalam itu sifat pada azali. Menciptakan dengan sifat mencipta, dan sifat mencipta itu pada azali. Membuat dengan sifat perbuatannya, sifat perbuatan itu sabit pada azali. Yang membuat ialah Allah. Membuat itu sifat pada azali, tetapi yang dibuat itu makhluk. Tetapi dan perbuatan Allah itu tidak makhluk. Mana kena beza lah. Jadi ada benda yang ada ni, benda yang diciptakan. Mana benda yang ada selain daripada Allah SWT, benda tu benda yang diciptakan. Adanya benda yang dicipta ini, itu kesan ataupun apa yang terzahir daripada sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah Ta'ala itu sifat yang azali, sifat yang qadim. Tapi sifat itu tidak makhluk. Kalau makhluk itulah benda yang baru. Jadi nak ayat di sini antara sifat dengan benda yang berkait dengan sifat itu, yang di makhluk lain. Sebab itulah tak boleh kita nak kata perbuatan kita ni sebagai baharu, sebagai qadim juga. Tidak. Sebab ada ahli falsafah dia kata alam ni qadim. Pada sedia kala. Cuma mungkin banyak sekali sebut qadim dah. Kadang-kadang mungkin kita telah ngaji dah akidah sebelum ni. Ada ulama kata macam Al-Izz, Ibnu Abil Izz, dia kata sifat qadim itu bukan sifat Allah Ta'ala, tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Jadi kaedahnya tak boleh nak menamakan Allah Ta'ala tu dengan sifat, melainkan sifat yang dia sebut. Tetapi ulama macam tak ada arah, terpaksa nak ayat qadim, kena ayat qadim juga. Nak menyatakan kepada benda tu sedia kala. Cuma kita kena faham lah, qadim pada Allah Ta'ala itu macam mana. Macam juga mendengar, kita ada sifat mendengar, Allah SWT mendengar, tapi tak serupa mendengar. Waktu kita maklum. Tapi kita kira Imam Tahawi guna istilah qadim, dan ulama-ulama lain pun terima juga. Cuma hak bantah tu adalah hak bantah. Jadi pertelingkahan ataupun perselisihan benda-benda lagu ni dalam akidah ini tidak berkata hak pokok benar. Bukan usul aqaid, tidak. Ini masih lagi dalam furu' aqaid, furu' akidah. Jadi benda-benda halus kita kata. Khilaf dalam akidah tapi benda-benda halus. Itu tak mengapa. Otosenya dalam benda-benda besar lah. Dalam benda-benda besar. Masalah orang Islam kalau buat dosa besar, kekadaran neraka apa lagu mana? Itu tak boleh. Waktu tu benda-benda besar. Namun adalah dalil kepada perkara ini. Dalil kepada perkara ini, yakni dalil kepada sifat
Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan ini sejak azali. Iaitu wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Lagilah sedap sikit. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau kita tengok dalam ketiga-tiga ayat ni, tak? Macam mana ulama boleh faham Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lagu ni azali lagi ataupun qadim lagi? Tak? Iaitu apa? Wajah istidlal. Mana wajah sudut cara ulama ambil dalil lagu mana dengan ayat-ayat di atas, iaitu lafaz kana. Mana dalam ayat ini kita tengok ada kana. Jadi kana ini, kalau dalam bahasa kita terjemah, mana kana tu maknanya ada dulu. Mana kana tu mari dalam bentuk madhi. Adalah dulu. Jadi kana itu menunjukkan kepada istimrar berterusan sejak dari dulu, bukan baru ada. Kalau baru ada yakunu dengan mudhari. Jadi bagi Allah kana, tak? Bagi Allah Ta'ala kana Allah, walam yakun syai'un ma'ah, ataupun walam yakun syai'un qablu dalam riwayat lain. Kana Allah Ta'ala sudah ada, tak ada sesuatu sebelum dia. Selain daripada itu tak ada. Kana Allah Ta'ala sudah ada, sedia ada. Tapi kalau kita ni kun fayakun, kita ni yakun lah, baru ada. Bila Allah Ta'ala kita kata kun, jadilah, fayakun baru jadi, baru ada. Jadi Allah Ta'ala kana, dia bersifat dengan sifat azali. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Baqarah. Ayat-ayat di atas sifat-sifat Allah berterusan kekal. Ini wajah istidlal kepada sifat Allah SWT bersifat dengan sifat lagu ni abadi. Mana berpanjangnya bakok kekal. Kerana ayat dalam bentuk jumlah ismiyah, mana ayat nama mana ayat tu start dengan isim, jumlah ismiyah. Kalau kita ngaji Arab, jumlah ismiyah, mana sebut isim dulu.